So hari ini kita akan pergi kepada lebih detail, lebih menjurus kepada perkara-perkara ataupun bidang-bidang yang ingin kita perhatikan dalam domain perkembangan kanak-kanak semasa anda menjalankan pemerhatian sama ada di taska ataupun di tadika. Terlebih dahulu boleh dengar suara saya clear ya? Boleh sir, clear. Slide saya boleh nampak ya? Boleh. Okay. So hari ini kita akan berbincang sedikit berkenaan dengan kita nak memerhati dan mengesan. Ada tertinggal sedikit di sini. Mengesan perkembangan keyakinan kendiri ataupun self-esteem. Okay, self-esteem kanak-kanak. So self-esteem ni selalunya kita kaitkan dengan keyakinan dirilah ataupun dalam bahasa lain kita panggil sebagai confident. Okay. So kanak-kanak ni dia satu ciptaan Tuhan yang unik, okay, dan seronok untuk dipelajari. Okay. Jadi asas kepada permulaan pergaulan ataupun sosio-emosi kanak-kanak itu bermula dengan keyakinan dirinya, untuk dia mengekspreskan dirinya, untuk dia meluahkan apa yang ada dalam diri dia. Jadi itu memerlukan keyakinan kendiri kanak-kanak ataupun self-esteem. Jika self-esteem rendah, maka dia akan cepat rasa bersalah dan tidak akan mudah untuk bergaul. Dia akan ada masalah untuk bergaul sebab dia sentiasa merasakan dirinya tidak diperlukan dan dia tidak yakin untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi adalah penting untuk sebagai seorang guru untuk awak membangunkan self-esteem. Mula-mula kita kena tengok tahap self-esteemnya di mana dan kemudian perlulah dibangunkan ataupun dibantu supaya dia boleh terus bersosialisasi di dalam prasekolah ataupun bilik darjah itu, dan kemudiannya menyerap semua pembelajaran-pembelajaran yang berlaku. Sebab pembelajaran itu adalah satu proses sosialisasi. Tanpa sosialisasi yang baik, okey, maka pembelajaran tidak akan berlaku. Pembelajaran di bilik darjah adalah proses sosialisasi. Sosialisasi bermaksud proses bersosial antara kanak-kanak dengan kanak-kanak lain, dan poin utama untuk bersosialisasi itu adalah proses of socialization. Itu kanak-kanak itu perlu mempunyai yang kita panggil sebagai self esteem. Maka dia boleh bersosial. Dan bila dia sudah boleh bersosial dengan orang lain, okey, dia sudah boleh bersosial, maka dia ready untuk belajar. Jadi sebenarnya sebelum kita nak hantar kanak-kanak, anak-anak ke tadika, taska atau sebagainya, kita kena tengok dulu self-esteem dia, keyakinan kanak-kanak itu. Sebab itu ada yang kanak-kanak, kenapa kanak-kanak pergi ke tadika, awal tu dia menangis dia. Ada yang kanak-kanak yang dah ready pergi ke tadika. Jadi di situ kita akan lihat guru tu dia perlu tahu di mana level keyakinan kendiri kanak-kanak dan bagaimana untuk kita membangunkan keyakinan kendiri kanak-kanak. So hari ini kita akan bincang mengenai memerhati perkembangan self-esteem kanak-kanak lah. Okay. So konsep kendiri ni, okay, self-concept ni dia ada dua lah. Satu image kendiri, self-image. Yang keduanya keyakinan. Yang pertama ni self-image ni adalah gambaran kanak-kanak itu terhadap dirinya. Yang penampilannya,
jantina, etnik atau ras, kebolehan dan keluarganya. Kanak-kanak memerlukan proses pembesaran dan melihat dirinya sebagai seorang individu. Dia melihat dirinya sebagai individu. Dia bukan tengok diri dia saja, tapi apa yang dia bawa. Dia tengok jantina dia bawa penampilan, etnik, ras dan sebagainya. Dan berbentuk deskriptif. Dan dia tidak boleh berbentuk judgemental lah. Jadi bila kita melihat kanak-kanak itu, kita tidak boleh bersifat judgemental. Kita boleh describe. Okay, Azli ni orang ni tinggi. Okay, kulitnya hitam sikit. Okay, rambutnya kerinting. Okay, dia daripada bangsa apa. Okay, itu deskriptif. Tetapi kita tidak boleh judgemental. Oh, Azli ni orang kulit hitam. Mesti dia lemah. Dia mesti dia lembab. Tak boleh. Okay. So itu sebab itu adalah image yang kita boleh nampak. Okay, dia deskriptif bukan judgemental. Okay. Manakala keyakinan diri pula adalah penilaian emosi terhadap penampilan, jantina, keluarga, kebolehan dan memerlukan penghargaan sendiri, self-worth. Menerusi interaksi bersama orang lain agar dia boleh melihat dirinya mempunyai kebolehan tersendiri. So ada penghargaan. Kita melihat kanak-kanak, oh, so Azli daripada keluarga orang kulit hitam katakan. Jadi di situ kita memberikan penghargaan kepadanya. Oh, orang kulit hitam ini biasanya orang yang cerdik, orang yang bijak pandai, begitu. So kanak-kanak ini begitu juga. Dia tidak boleh kita melihat sesuatu bangsa itu dan akhirnya kita memberikan satu perspektif yang tidak baik kepada bangsa tersebut. Sama juga dengan kanak-kanak. Okay. Biasanya ini kita panggil sebagai sifat prejudis. Sifat prejudis ni maksudnya kita sudah ada negative thinking kepada certain bangsa, certain kanak-kanak dan sebagainya. Okay. Jadi kita tak perlulah bersifat demikian. Kerana kanak-kanak dia akan datang dengan package sebegitu. Kalau kanak-kanak yang daripada keluarga India, dia akan datang dengan keadaan mungkin kulitnya agak gelap dan rambutnya panjang dan suka ditocang dan memakai gelang, ada tanda di dahi, dan itu adalah image sendiri kanak-kanak. Okey. Dan bagaimana untuk membangunkan keyakinan ni tadi? Awak perlu berikan penghargaan kepada yang kita panggil sebagai apa yang tertera dalam dirinya itu, image-nya itu. Jadi bila kita berikan penghargaan, jadi bila ada penghargaan, dia akan rasa lebih seronok dan keyakinan ke dirinya akan meningkat lah. So itu adalah kelebihan self-esteem ini. Okay. Bye. Okay, seterusnya kita pergi kepada Harta tahun 1999. Keyakinan ke diri tidak akan berkembang sepenuhnya sehingga mencapai perkembangan zaman pertengahan kanak-kanak. Okay. Dia tidak akan berkembang sepenuhnya. Okay. Dia akan berkembang, tapi bila dia akan berkembang sepenuhnya? Pada usia pertengahan kanak-kanak. Pembentukan keyakinan ke diri kanak-kanak adalah satu proses yang berterusan. Daripada dia lahir sehinggalah dia sampai pembesar lah. Dia berterusan. Pembentukan keyakinan ke diri ni. Hatta macam kita pun kadang-kadang ada beberapa aspek yang kita rasa tak yakin. Kan? Tetapi bila lama kelamaan kita mencuba dan kita yakin. Itu menunjukkan bahawa proses self-esteem itu, keyakinan ke diri itu, dia sentiasa berterusan. Kalau kita nilai diri kita sendiri, contohnya dulu, kita kalau disuruh cakap ke depan ni kita rasa macam takut. Kan? Lupa dan sebagainya. Tapi bila masuk ke universiti, keadaan sekeliling memaksa. Okay? Keadaan sekeliling memaksa, kita terpaksa untuk membuat presentation, kita terpaksa untuk membentangkan kajian-kajian, dapatan-dapatan kajian yang telah kita lakukan. Dan dia memaksa kita, dan akhirnya keyakinan untuk kita bercakap di depan itu sudah semakin baik disebabkan proses itu tadi.
Jadi dia perkembangan kendiri ini bermula daripada lahir sampailah berterusan, dia sentiasa berterusan. Okay? So kanak-kanak yang mempunyai tahap keyakinan diri yang baik boleh membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada orang dewasa terlebih dahulu. Okay, so biasa kanak-kanak dia yang mempunyai keyakinan diri ni yang tinggi ni kita senang je tahu. Jadi tak banyak tanya. Kan kalau kita mengajar tadika, saya ingat dulu waktu kita mengajar tadika, macam-macam soalan akan ditanya pada anak murid yang tidak mempunyai self-esteem yang tinggi. Yang pertama dia akan tanya, cikgu, boleh tak color muka color ni? Cikgu nak langkah ke? Cikgu pakai pembaris ke? Cikgu, color ni boleh? Jadi kalau anak murid kita yang sudah mempunyai self-esteem yang tinggi, dia akan buat saja, dia akan buat keputusan tanpa dirujuk. Itu satu indikator lah. Okay? Jadi bagaimana untuk kita mengesan perkembangan self-esteem ini? Senang saja. Yang pertamanya, bagaimana untuk kita dapat mengesan perkembangan dalam diri kanak-kanak? Apakah ciri-ciri kanak-kanak mempunyai tahap pendirian yang baik dan bagaimana kita boleh membantu? So yang pertama tadi, guru kena mengesanlah perkembangan keyakinan diri kanak-kanak ni. Apakah ciri kanak-kanak yang mempunyai tahap keyakinan diri yang baik? Macam pertama yang saya kata tadi, dia boleh buat keputusan tanpa rujuk guru. Dia tak banyak tanya dah. Dia tak kata okey, cikgu ni nak langkah ke, ni nak guna warna apa, ni nak guna apa dan sebagainya, dia tak perlu dah. Okey? Jadi itu adalah satu perkara yang kita panggil sebagai indikator menunjukkan kanak-kanak itu sudah boleh ataupun mempunyai tahap keyakinan diri yang sudah baik. Adapun dia mampu melakukan sesuatu. Okey, mampu melakukan sesuatu dengan betul tanpa bimbingan. Dia juga berani melakukan sesuatu yang baru. Okey? Dan mempunyai kegairahan dalam melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Itu adalah kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Berani mencuba dan sebagainya. Okey? So di sini kita akan lihat senarai semak. Okey, senarai semak. Apakah tanda-tanda kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi, yang baik. So, kalau kanak-kanak itu kita tidak biarkan ataupun kita tidak bantu untuk mempertingkatkan perkembangan keyakinan dirinya ataupun self-esteemnya, itu nantinya akan memberi kemudaratan kepada ataupun menyulitkan guru itu untuk membantu perkembangan yang lain. Sebab seperti yang kita bincang pada sebelum-sebelum ini, perkembangan ini dia bersangkut paut antara satu sama lain. Dia bersangkut paut antara satu sama lain, dan sekiranya satu aspek perkembangan itu tidak dijaga dengan baik ataupun terganggu, ianya akan mempengaruhi perkembangan yang lain. Ini seperti rantaian roda ataupun gear. Jika satu aspek ini problem, ia akan mengganggu aspek-aspek yang lain. Jadi jika kamu tanya saya apa pandangan perlu ke dibangunkan self-esteem kanak-kanak ini, bagi saya ialah sangat perlulah. Okay, dan jarang kita buat di Malaysia ya. Sebab itu kanak-kanak di Malaysia saya kira ramai yang pemalu, kan, tak nak bercakap dengan orang, sampai dan perkara itu membawa sampai ke tua. Kita bukanlah malu tak bertempat orang kata kan. Benda yang tak patut malu dia malu, tapi benda yang patut malu dia tak malu.
Okay, jadi itu masalah yang timbul saya kira dan perlu untuk kita melihat perkara ini dengan lebih serius. Okay, contohnya apa yang saya ingat. Okay. Dan kenapa penting juga kita bangunkan self-esteem ni dalam perkembangan kanak-kanak. Okay. Ada pandangan daripada tokoh, kajian-kajian lepas, pandangan daripada Mr. Bushman, Campbell, Kruger, maksudnya ramai yang buat kajian Kruger dan Vogt. Dia mengatakan bahawa ada hubungan yang kuat antara keyakinkan diri kanak-kanak dengan kejayaan di sekolah. Okay, ini pandangan yang agak menarik untuk kita bahaskan. Ini dia mengatakan dalam buku saya ni ada satu hubungan yang cukup signifikan, cukup keras, cukup dia panggil di ayat dia katakan strongly exist. Satu hubung kait yang kuat menunjukkan sekiranya kanak-kanak itu mempunyai perkembangan keyakinan diri yang baik, itu nantinya akan mempengaruhi kejayaan kanak-kanak itu di sekolah. Dalam arti kata mudah, kanak-kanak yang lebih yakin, dia lebih berjaya di sekolah. Okey? Siapa tu? Oh, si Ramadan Tinggi yang buat aku tinggi yang buat kau Okey? Jadi di situ kita lihat untuk nak pastikan anak berjaya, anak murid awak nanti awak jadi cikgu berjaya, itu yang pertamanya yang perlu awak bangunkan bukan kemahiran membaca, menulis, mengira. Kalau ikut pandangan Mr. Bushman, Campbell, Kruger and Vogt dalam buku Observing Development of the Young Child ini, dia mengatakan untuk kejayaan kanak-kanak di sekolah, perkara pertama yang perlu dibangunkan oleh guru adalah keyakinannya. Okay, baca, tulis, kira itu datang kemudian setelah adanya keyakinan. Analoginya mudah. Bila kita yakin kita boleh buat dan kita akan buat, dan apabila kita tak yakin kita tak boleh buat, dan kita tak akan buat lah. Itu contoh yang pertama. Macam kita nak score high mark kan, nak dapat markah yang tinggi, yang pertama sekali you kena yakin lah, you kena yakin yang kena buat. And then once you confident enough, dia kan ada satu macam power dalaman yang akan push kita untuk achieve apa yang kita nak. So saya setuju dengan pandangan ini sebab ini menurut kajian-kajian yang telah saya baca lah. Okay. So untuk melihat, ni dia ciri-ciri dia. Ni kita dah masuk pada pemerhatian dan pengesanan. Bagaimana kita nak tengok kanak-kanak, anak murid awak nanti
Okay, awak ada 25 orang anak murid nanti. Awak pergi praktikal, awak pergi mengajar, nanti awak akan ada 25 orang anak murid. Dan 25 anak murid itu akan datang daripada latar belakang ataupun demografi yang berbeza-beza. Okay, adanya yang datang daripada keluarga yang berada, ada datang daripada keluarga yang mungkin sosioekonominya agak rendah. Dan kepelbagaian ini akan menghasilkan kepelbagaian individu. Kepelbagaian individu ini nantinya akan memperuntukkan awak sebagai seorang guru untuk mengenali tahap dan mengetahui tahap-tahap perkembangan anak murid awak. Okay. So dalam topik yang kita bincangkan hari ini, kita nak melihat perkembangan keyakinan dirinya. Okay. Okay. Keyakinan dirinya. Jadi yang pertama sekali, kanak-kanak yang mempunyai perkembangan keyakinan diri yang baik, okay, awak tengok ni. Okay, yang baik, yang pertama ciri-cirinya adalah dia tidak mengalami masalah untuk berjauhan dengan ibu bapa. Awak tengok pada hari pertama tadika, awak masuk tadika, anak murid masuk tadika, yang pertama sekali awak tengok, perhatikan dia, anak murid awak tu menangis ke tak masuk kelas, dan bila ibu bapa dia keluar ataupun balik, dia meraung ke tak. Jadi bila kanak-kanak itu dia pergi sekolah dengan gembira, dan bila mak ayah dia balik dan dia teruskan pemeliharaan di tadika itu, dia buat macam biasa je. So itu menunjukkan kanak-kanak itu sudah mempunyai tahap keyakinan diri yang baik. Mungkin dalam 25 anak murid awak nanti, mungkin dalam 5 orang sahaja yang dalam kategori ini. Yang lain confirm akan menangis. Sebab itu di kelemahan di Indonesia ni, saya kira, kalau awak belajar lebih dalam tentang pentaksiran kanak-kanak di Amerika Syarikat khususnya, apabila dia nak hantar anak dia pergi ke tadika, okay, dia nak hantar anak dia pergi ke tadika, parents ini akan diajar. Parents akan diajar untuk menilai anaknya, membuat ujian di rumah, adakah anaknya bersedia untuk ke tadika ataupun belum. Okay, ini yang kita panggil sebagai banyak, antaranya ujian Gazel School Readiness Test. Ujian kesediaan ke sekolah, Gazel punya. Okay, Gazel ni dia pelopor teori anak Gazel kan. Anak Gazel ni pelopor teori biological punya teori. Okay. So di Malaysia kita tak ada. Mungkin ada beberapa sekolah yang buat, tetapi sangat kurang lah pengimplementasiannya. Dan ini cirinya yang pertama. So kita tengok anak murid tu, seorang anak murid masuk tadika relax, dengan rasa seronok, dengan siap mandi semua, tak ada bau masam ke, tak mandi, tak mata apa semua, tak ada. Dia pergi sekolah, dia dalam keadaan yang seronok, bersedia, dan bila ibu bapanya berpisah dengan dia relax, dia tak nangis. Dan kalaupun ada kawan-kawan dalam kelas yang menangis, dia relax, dia buat dono. Dia buat relax kan. Itu maksudnya kanak-kanak itu mempunyai tahap keyakinan diri yang baik. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dapat mencipta hubungan perapatan yang selamat ataupun secure attachment dengan guru. Okay, so saya dipahamkan kamu semua ni dah SEM yang senior lah kan. So teori perapatan tu teori siapa tu? Hello, saya ngomong. Hello? Okay, teori perapatan. Attachment theory. Mana dengar? Attachment theory. Bobley ya, sir? Very good. Yes, Bobley. So, Bobley punya teori attachment. Ada skin to skin, secure attachment. Okay, so bila antara indikator yang kedua, kanak-kanak itu mempunyai tahap perkembangan
keyakinan kendiri yang baik antara lainnya adalah dia boleh mencipta hubungan perapatan yang selamat dengan guru. Nanti kita akan tengok satu-satu. Yang kedua, berjaya menyiapkan tugasan. Kita bagi tugasan, dia siap. Okay. Dapat memilih aktiviti tanpa bantuan guru. Kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang baik, dia boleh memilih aktiviti, aktiviti ni dia yang tentukan. Okay, dia nak main ni, tak perlu cikgu nak suruh dan sebagainya. Dan dia boleh mengajak teman ni bermain. Okay. Dia panggil kawan-kawan, dia boleh hasut kawan-kawan dia main. Okay. Ni macam Ramadan ni kan, dia boleh panggil kawan-kawan dia berzumba sekali kan. Okay. Memainkan peranannya dengan yakin dalam permainan dramatik. Ini kalau kita main peranan lah, dia mainkan watak. Ni macam tengok ni apa yang kanak-kanak Indonesia yang 4 orang tu, yang Sakinah tu. Tahu tak video tu? Yang ku menangis membayangkan, dia antara 4 tu ada seorang kanak-kanak yang kecil tu, Cahaya nama dia. Dia sangat memainkan wataknya dengan baik, seperti menangis dan sebagainya. Tengok video tu yang viral kat YouTube, Facebook tu. Si korang tak tengok? Tak tahu. Tak tengok? Yang 4 orang kanak-kanak Indonesia tu lah. Kan? Ya. Tak kenal orang tu, berkebang-kebang tu. Jadi kalau tengok tu contoh antara kanak-kanak yang mempunyai self-esteem yang baik lah. Dan menyatakan haknya. Okay, ni kasut saya, ini pen saya. Jangan kata ni saya punya. Menunjukkan semangat dalam melakukan sesuatu perkara yang baik untuk dirinya. Okey, kita tengok yang pertama. Tidak mengalami masalah untuk berjauhan dengan ibu bapa atau penjaga. Ini biasa ya. Akan kanak-kanak menangis, tak nak berpisah dengan mak bapak mereka. Okey, sebagai seorang guru, bila awak berdepan dengan situasi ini, bila awak tengok nanti kanak-kanak, awak jadi cikgu, awak tengok ada kanak-kanak yang tak boleh berpisah dengan mak bapak. Okey. Ini kanak-kanak yang tak boleh berpisah dengan mak bapak bukan mak bapak yang tak boleh berpisah dengan kanak-kanak. Dia dua keadaan berbeza di situ. Okey. Ni mak bapak pula yang tunggu kat luar pintu, tengok luar tingkap, tengok anak dia daripada. Itu maksudnya bukan. So kadang-kadang parent dia tak faham juga kan. Anak dia yang tak boleh berpisah dengan dia ke ataupun dia yang tak boleh berpisah dengan anak dia. So di sini ada dua perkara yang berbeza lah. Okey. So yang pertama sekali, jika anda mengalami masalah ini nanti di tadika awak nanti, cipta hubungan awal dengan kanak-kanak dengan ibu bapa, kenali dulu. Sebab itu pendaftaran kanak-kanak biasanya akan dibuka pada bulan Mei. Contoh nak masuk 2021 kan? Pendaftaran start dah buka bulan Mei dan diumumkan pada bulan Oktober. Sama juga dengan tadika swasta. Tadika swasta pun kadang-kadang dia buka bulan Ogos. So kenapa dia buka awal Sebab guru itu sepatutnya kena kenal anak muridnya tahun depan. Saya buka lampu. Jadi di situlah kita lihat kenapa kanak-kanak ataupun kenapa tadika dia punya pendaftaran tu dia buat awal. Sebab kita nak mencipta hubungan awal dengan kanak-kanak. So kenalkan diri dulu, rapatkan diri dengan kanak-kanak yang punya, yang tahun hadapan punya anak murid. Jadi kita sebenarnya nak bantu untuk perkembangan diri dia. Okay. So kat sini maksimumkan lawatan ibu bapa. Okay. Maksudnya ibu bapa boleh melawat setiap sejam ke atau setiap setengah jam ibu bapa boleh datang. Ataupun setiap kali waktu rehat ibu bapa boleh datang ke tadika bagi anak makan. Lagi bagus. Okay, jadi masalah untuk berpisah dengan ibu bapa ini boleh diselesaikan. Tunjukkan rasa penerimaan kanak-kanak ke tadika dan taska. Ini pun cikgu biasa buat ni. Pernah tengok tak awal tahun, cikgu pakai baju Ultraman lah.
pakai baju Power Rangers lah. Okay? Nah, ini sebenarnya untuk kanak-kanak itu rasa seronok ke sekolah dan diterima. Dapat hadiah lah di sekolah. Okay? Dan bacakan cerita. So, kanak-kanak ni memang suka dengan cerita. Jadi, bacakan cerita yang sama dengan situasi yang mereka alami. Jadi, macam dalam ni dia kata kan. Okay? Dia mengatakan bahawa cerita-cerita yang dia ni tajuk cerita dia kata kat sini, see you later mom. Satu cerita dia bacakan. The story of William and Anglo, boy's first week in preschool, shows his teacher to be Asian and his best friend African. William wants to play with the children, but is too uncomfortable to let go of his mother for long. Every day he asks her to stay and she does. Little by little, he lets go of her until on Friday. He quickly joined the others and with mom. You can go home now. See you later. So bacakan cerita yang kena dengan si kanak-kanak, situasi kanak-kanak tersebut lah. Jangan dia cerita dia tak confident nak pergi sekolah, tapi kita bagi cerita yang tidak kena mengena dengan diri dia. Jadi perlu dilihat jugalah perkara itu. Janganlah kita kata orang tu main cerita yang tak ni pula cerita yang tak ada kaitan dengan diri dia. Tapi kamera ni di bawah, jadi dia macam leceh sikit lah. Kita kisah sepanas Okay. So ini dia yang pertama. Setiap kanak-kanak dia akan mengalami masalah inilah. Okay, tak lari. Tak lari, memang akan mengalami masalah seperti ini. Okay. Jadi dia janganlah dibiarkan. Jika kanak-kanak itu kita perhatikan, kita kesan yang dia ni mempunyai tahap keyakinan sendiri yang rendah, itu janganlah kita biarkan begitu. So kita kena mainkan ataupun bantu sebagaimana semampu kita untuk kita kanak-kanak itu keyakinan dirinya tinggi. Okay. Yang seterusnya, okay, kanak-kanak yang mempunyai self-esteem tinggi, dia mempunyai ciri, dia boleh mencipta hubungan perapatan yang selamat, secure attachment dengan guru. Anda biasa dengar tentang teori perapatan Bowlby. Perapatan yang selamat menjadikan kanak-kanak lebih yakin dan selesa dalam lingkungannya. Lingkungan ni maksudnya persekitarannya. Berikut adalah tindakan yang perlu diambil sekiranya kanak-kanak masih belum berjaya dalam mencipta perapatan. Dia tak percaya guru dia. Yang pertamanya, anda sebagai guru, jika kanak-kanak masih tak percaya pada anda kena sentiasa bagi pujian pada mereka. Okay? Sentiasa menyokong, hormati pandangan dan minat mereka, berikan perhatian dan jadi pendengar yang. Sebila ini anda laksanakan, okay, murid ataupun kanak-kanak akan sayang pada guru. Okay, jangan kata kanak-kanak tu tak suka dengan kita pun, kau tak suka aku, dan aku kisah. Jadi itu sikap yang tak baik lah. Okay. So seterusnya yang ketiga, kanak-kanak berdaya menyiapkan tugasan. Kanak-kanak yang mempunyai keyakinan diri yang baik mampu menyiapkan tugasan yang diberikan. Guru sentiasa memastikan kanak-kanak dapat menyiapkan tugasan mereka walaupun tidaklah sempurna yang kita impikan, cukuplah sekadar mereka menyiapkan tugasan yang kita berikan pada mereka. Sekiranya dapat kanak-kanak yang masih belum menyiapkan tugasan mereka, antara cara yang kita boleh bantu, beri galakan dan peneguhan positif.
pujian, hadiah, galakan dan sebagainya. Berikan mereka masa dan peluang. Jangan push, masa tak bagi, peluang tak bagi. Sediakan ruangan pembelajaran yang boleh merangsang mereka. Buku, meja tu perlu disusun dengan keadaan yang baik supaya boleh menenteramkan mereka dan memberikan mereka mood untuk mereka belajar. Pengulangan, ulang. Ini kita panggil sebagai mastery. Bukan misteri, mastery. Mastery ni menguasai. Dan sediakan tugasan ikut kemampuan mereka. Kalau kita dah tahu di tahap yang belum menguasai, janganlah bagi tugasan-tugasan yang menyukarkan mereka. Jadi tugasan itu perlu ikut kemampuan diri mereka. Jangan lupa ambil attendance ya. Saya ingatkan jangan lupa ambil attendance ya dekat e-learning. Seterusnya kita tengok kanak-kanak dapat memilih aktiviti tanpa bantuan guru. So sekiranya kanak-kanak belum mampu, apa yang perlu kita buat? Sediakan bahan persekitaran yang mereka boleh menerokai. Sebab tu ada sudut-sudut tu. Sudut-sudut tu nantinya yang membantu kanak-kanak itu untuk mereka sentiasa meneroka alam permainan ataupun alam bilik darjah mereka. Berikan arahan yang ringkas dan jelas. Arahan itu ianya kena ringkas dan jelas. Jangan ringkas tapi tak jelas ataupun ianya jelas tapi terlampau jelas. Terlampau jelas ni maksudnya terlampau panjang lebarnya. Tidak ringkas. Wujudkan aktiviti yang pelbagai. Jangan pilih 1-2 aktiviti je. Wujudkan banyakkan aktiviti. Dan seterusnya tunjukkan contoh. Buat demo dan sebagainya. Senang je tajuk kali ni, hal ni. InsyaAllah boleh. So mengajak temannya main bersama. Menyediakan aktiviti berbentuk kumpulan. Cari kawan rapat ataupun buddies. Dan sediakan kumpulan kecil kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak perlu bermain dalam kumpulan. Memainkan peranannya. Ni kita main kita panggil sebagai main peranan lah ya. Main peranan, tetapi bila kita perhatikan ada seorang dua orang kanak-kanak tu dia tak get involved kan. Tak nak ambil part dalam permainan tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat? Kena sentiasa support. Support ni dia contohnya skripnya dia tak cepat, dia susah nak hafal. Pendekkan skrip. Dia susah nak menghafal. Kita tak payah bagi skrip. Bagi cukup dia bergerakkan badan dan sebagainya. Berikan contoh yang mudah. Janganlah berikan contoh yang terlampau abstrak. Bagi yang mudah-mudah saja cukuplah. Seterusnya jadi role model kepada mereka. Kita tunjukkan yang kita boleh buat dan kanak-kanak juga boleh buat. Berikan mereka masa, nak latih, berikan mereka masa untuk mereka menguasai dan sebagainya. Latihan yang kerap, arahan yang mudah dan jelas. Yang mudah dan jelas, berikan mereka peluang dan minimalkan skrip mereka. So ini kalau kanak-kanak masih lagi sukar untuk main. Elemen peranan ni sebenarnya adalah satu pendekatan yang sangat baik. Satu pendekatan yang sangat baik untuk mereka menguasai ataupun mereka memperkembangkan lagi potensi-potensi mereka. Sebab dalam main peranan itu banyak yang mereka belajar. Antara lainnya bahasa. Yang keduanya emosi. Yang ketiganya social, kognitif, fizikal, semua aspek-aspek perkembangan itu ada, boleh
gabung jalinkan dalam yang kita panggil sebagai main peranan. Jadi penting main peranan. Menyatakan haknya. Tengok ni, pernah dengar kanak-kanak dibuli? Selalu kita dengar kan. Atau sering menangis kerana barang peribadinya diambil. Dia perlu dibantu untuk berani menyatakan haknya. Dan jika ini dapat diproses dalam proses memperhatikan ini, apa yang guru perlu buat adalah memodelkan tingkah laku yang sebenar. Tunjukkan, ni cikgu punya. Jadi kanak-kanak pun katakan nanti, ni saya punya. Kebenarkan kanak-kanak buat pilihan sendiri. Bela hak kanak-kanak. Jangan kita, kanak-kanak tu kena bully, kita pula yang dibuli kanak-kanak tu. Dan bacakan cerita yang sesuai. Cerita adalah bagi saya sangat terapi untuk kanak-kanak. Sebab itu dalam ni kita panggil ada biblioterapi. Okay? Bila kita sering bacakan buku cerita yang menaikkan semangat kanak-kanak, sebenarnya kita buat biblioterapi. Okay? Dan menunjukkan semangat melakukan sesuatu perkara itu dalam diri. Bacakan mereka cerita yang sesuai, sediakan ruang dan bahan yang merangsang mereka, modelkan tingkah laku yang sebenar dan galakkan mereka untuk menguasai kemahiran kediri. Seterusnya kita pergi. Bagaimana untuk kita memerhati, merekod dan menginterpretasi keyakinan diri kanak-kanak? Aktiviti. Okey, cuba baca yang ni dulu Saya bagi masa 5 minit. Awak cuba faham dulu cerita ini. Lepas tu kita akan buka buku cerita, kita akan isi borangnya sama-sama. Okey, saya bagi masa 5 minit